Para jemaah sekalian, kita nak balik semula cakap pasal hati. Cinta itu ada pada hati. Masya Allah, ada pada hati. Dan hati je yang kekal. Suami akan mati, kasih sayang dengan suami kekal, betul tak? Nabi Muhammad dah lama mati, tapi kasih sayang rindu kita pada Nabi kekal. Kasih sayang cinta ini kekal sampai ke syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun, harta benda anak pinak kamu tak ada sedikit manfaat. Walaupun di dunia dahulu kamu jadi Tan Sri, kamu jadi Tun, kamu jadi siapa tu semualah. Jadi datuk, datin, ustaz, ustazah, orang gelar ulama, orang gelar hafizah, kamu ada pangkat apa sekalipun, kamu ada harta juta-juta sekalipun, tak ada manfaat lagi pada hari tersebut. Kecuali man atallaha biqalbin salim, yang datang bertemu dengan Allah. Ketika itu walaupun ada jutaan manusia, ada anak, ada suami, semua ada di padang mahsyar tu, tapi ketika itu diri kita seorang-seorang betul-betul dengan Allah. Allah kata di hari itu, man atallaha, barang siapa yang bertemu datang kepada Allah biqalbin salim, dengan jiwa hati yang sejahtera. Cakap pasal hati lagi ni, cerita pasal hati ni. Subhanallah. Jadi saya tadi cerita tergantung tu, perasan tak? Cerita yang Rasulullah ni jaga aib tu. Kalau saya macam lupa-lupa, sebab ustazah ni kan kejap situ, kejap sini. Satu ketika dalam majlis ilmu macam ni lah, dia panggil peristiwa ketika itu ada jamuan makan. Ada orang jemput jamuan makan, lepas tu buat kuliah. Kita lepas ni ada makan-makan tak ni? Ada. Jadi memang itu kira bukan berlawanan pun. Apa kuliah makan, kuliah makan. Rasul sendiri pada zaman Rasulullah biasa lepas kuliah makan. Biasa. Saya ada banyak kisah dalam kitab Riyadhus Salihin. Jadi kalau yang tak setuju bab makan tu, kita bawa cerita ni. Cerita pertama, macam tu kan. Majlis tu ada orang panggil, dia panggil majlis makan masa tu unta disembelih, kemudian mereka makan unta. Jarang sebenarnya sahabat-sahabat dengan Nabi dihidangkan dengan makanan yang sedap. Semua jemaah makan unta. Lepas selesai makan, Rasulullah buat kuliah, buat ceramah. Kita kalau makan dulu tidur semua ni. Ini pun dah separuh dah. Bukan separuh lah. Tak apa. Ada yang penat tu, saya nampak penat kan. Itu tanda jiwa yang tenang. Ya, betul. Dia boleh tidur dalam penjuru keadaan. Kan jiwa tenang tu kan. Tapi sebenarnya memang betul. Cerita lain pula ustazah ni. Sebab saya pernah ada ahli kuliah kan. Setiap kali kuliah saya, dia tidur. Saya rasa dah sedap dah ceramah ni, tidur juga dia. Ada yang menangis-nangis lagi, tidur juga dia ni. Asyik tidur je. Ini kuliah berkala saya seminggu sekali. Dia datang, dia tak pernah miss. Dia paling jarang miss. Dia datang buka kitab, lepas tu siap sini orang sebelah pun. Sebab itu kalau saya tengok siapa yang lelap tu, saya tak rasa apa-apa. Saya tak rasa nak marah. Lepas tu saya pergi siasat, ada peluang saya tanya dia. Bukan marah ke apa, saya tanya, Kak, minta maaf lah, saya tengok akak macam penat sangat, selalu tidur. Kuliah sejam je kan, kenapa akak sama macam tu? Ni kuliah ni di pejabat rasmi kerajaan. Pukul 1 hingga 2 tu rehat tu, dia orang datang dengan kuliah kan, kita ada baca kitab. Lepas tu bila saya tanya, tahu tak dia cerita apa? Ustazah minta maaf, dah berapa tahun ni saya masalah insomnia, tak boleh tidur malam, penyakit tak boleh tidur malam. Lepas tu dia cerita, Ustazah, saya ni duduk asing dengan suami, anak daripada muda sampai sekarang saya besarkan seorang-seorang anak saya, Ustazah. Saya faham suami saya gaji kecil, belanja rumah semua saya tanggung, anak-anak semua saya tanggung. Saya percaya suami saya baik, Ustazah. Satu hari saya dengan anak-anak nak buat surprise. Dia duduk Pahang, suami dia duduk Negeri Sembilan kan. Nak buat surprise macam sambut apa-apalah, pergi mengejut kat tempat quarters suami dia duduk. Sampai dekat quarters, tanya guard rumah suami. Guard kata dah lama dah suami puan tak duduk dalam quarters ni. Dah lama? Macam tu lah kan. Lepas tu dia pun tanya. Lepas tu dia pun siasat-siasat sampailah jumpa. Rupanya suami tu dah lama berkahwin yang kedua. Bahkan masa tu lah dia tahu dah berkahwin yang ketiga.
Yang selama ni suami kata tak ada duit, tak ada duit. Dia memang dia memang tak berkira lah. Dia tanggung, saya tanggung semua besarkan anak. Saya susah payah ustazah jaga anak daripada kecil sampai besar saya seorang-seorang. Patutlah suami tak nak pindah, tak berusaha sangat nak pindah balik, tak mohon sangat. Rupanya dah ada isi kedua, bahkan ketiga, pada suami tak mampu pun ustazah nak kahwin lain. Tak mampu. Saya sedih sangat ustazah, saya sampai tak boleh tidur, sampai saya sakit. Lepas pada tu saya pula cakap, tak apa kak, akak datang, kak tidurlah. Betul tak ni? Dia kata masa kuliah ustazah tu lah saya boleh tidur. Sebab malam saya tak boleh tidur. Masa kerja saya tak boleh tidur. Waktu rehat tu lah saya boleh tidur. Tapi saya sayang. Sebab ustazah kata datanglah walaupun tidur, tapi dapat doa daripada malaikat. Kan di majlis ilmu, malaikat akan doakan 3 perkara. Malaikat akan doa, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa tub alaihi. 3 doa ni hadis Nabi ya. Bukan saya cakap. 3 doa tu, Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Setiap orang ni malaikat doa tak berhenti sejam setengah kita dalam majlis ni. Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Wa'fu anhu. Allah maghfirlahu warhamhu, rahmati dia. Siapa dapat rahmat Allah boleh masuk syurga Allah. Wa tub alaihi, terimalah taubat dia. Saya kata akak datanglah. Akak datang tidur pun tak apa, saya dah bahagia dengan akak. Sebab apa? Kita dah tahu masalah dia apa, betul tak? Kalau orang lain tak ada nak datang kuliah, dah tu tidur je lah kat office. Sebab rehat 1 hingga 2 saja, lepas tu nak masuk kerja. Masya Allah.